warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini 21 Disember 2020, hari Isnin, jam 9.15 malam. Okey. Biasalah kita akan buat live ni walaupun market tak bergerak pun. Okey. Setiap hari market open kan, Isnin hingga Jumaat. Satu hari kita cuti lah. Okey, pada waktu sama insya-Allah. Okey. Kita akan buat hari. Okey. So siapa yang join, jemputlah join. Maksud dia ramailah join. Semoga kita berdedikasi lah. Diskusi pair-pair yang kita nak trade. Okey, kamu boleh tengok, kamu belajar. Apa saja yang kamu tanya saja. Okey, saya akan terangkan selagi apa yang saya tahu lah. Okey, dan jadikan saya punya analisa ni sebagai satu panduan ataupun sebagai, bukan panduan, maksud itu sebagai konflu untuk kamu. Lebih tepat macam tu. Trust your analysis. Okey. So, firstly, dah ada soalan, tanyaan. So, saya akan jawab dalam ni lah. Okey. Daripada Nafas, cikgu boleh terangkan tak supply and demand dan juga support and resistance, ada persamaan dan perbezaan dia? Saya bukanlah seorang yang master tentang supply and demand. Okey. Saya belajar tapi tak master. Belajar habis semua tapi tak master. Maksudnya saya tak mengamalkan lah benda tu. Okey, saya more fokus kepada SNR. Dan tentang supply and demand ni, yalah, bagi yang pakar jawab lah. Tapi untuk saya, untuk personally saya, bagi saya, benda ni adalah sama. Okey, cuma zone-zone supply ataupun zone demand pun berlaku di SNR sebenarnya. Tapi SNR yang lebih terkecil, time frame yang lebih kecil. Cuma dia diberi bentuk dalam bentuk zone ataupun dalam bentuk orang panggil bentuk zone lah, lebih tepat lah bentuk zone Okey. So beza sama tu, okey. Semua kebanyakan okey, bagi saya SNR atau kebanyakan zone supply and demand adalah di SNR. Okey. Tak semua ada satu-satu ni lah, tapi kebanyakan. Jadi saya ambil pukul rata, saya kata sama lah. Lebih kurang macam tu. Sebab even supply and demand pun dia tetap kena hormat pada SNR. Yang tu saya cakap. Tetap kena melalui support and resistance. Sebab bagi saya tu, support and resistance ni adalah asas pergerakan dinding merupakan satu support and resistance adalah benda paling asas sekali dalam trading. Sebab kita nak jadikan sebagai satu penanda arah, pengukur harga tertinggi dan terendah, okey, ataupun sebagai satu penanda arah, guideline kita. Harga pernah pergi sampai mana, dia stop kat mana, dia break kat mana. Sebab selalunya order-order ni diletakkan di kawasan-kawasan macam tu, di kawasan zone support mana, SNR mana, SBR mana, RBS mana. Okey. So nak katakan perbezaan tu saya tak nampak sangat. Dan persamaan pun lebih kurang sama lah. Saya lebih memandang banyak persamaan daripada perbezaan. Okey, clear tak Nafas? Saya harap jelaskan itu lah. Seberingkas lah. Kalau nak terangkan nanti panjang, tak cukup pula kita punya masa kan. Tak lama 30 minit kita punya live. Okey. Patutlah saya rasa macam sunyi kan. Saya tak pasang saya punya background lagu lah. So minggu ni lagu apa lagu? Ni lagu admin Mega ya. Saya layan lagu ni lah. Admin saya hantar lagu ni supaya saya boleh tidur dengan aman. Okey. Cikgu nak tanya, macam mana nak buat analisa chart? Maksud saya, bila kita buka chart, time frame mana yang kita tengok dulu? Lepas tu dekat chart, benda apa nak tengok? Apa yang kita ada lukis, apa nak marking kat situ? Okey. Saya rasa ni mungkin first time kamu baru follow saya. Okey. Saya sebagai trader para action, saya start trading daripada tahun 2008 lagi dan saya konsisten trade baru 2015. Dah lama jenis saya. Okey. So, saya trading, apa yang saya boleh simpulkan sekarang, saya trading menggunakan single time frame. Macam mana saya trade kalau saya trading di time frame H4, hour 4, okey, ataupun 4 hour orang panggil. Okey. Saya analisa di situ.
saya akan cari entry di H4 juga. Saya akan cuba cari SL pun di H4 dan juga TP pun di H4. Saya trader yang single time frame. Sebab bagi saya single time frame pun dah mampu make money. Okay. Sebab saya kalau multi time frame saya fail. Saya gagal untuk jadikan multi time frame, tapi saya lebih suka jalan cerita di satu tempat tu. Saya tak suka contohlah di Delhi buat buy, di H4 saya lepas tu di H1 buy. So macam apa decision kita nak buat. So saya tak pandai multi time frame. Okay, bagi saya single time frame pun dah boleh kita buat make money. Okay, tapi kita kena betul-betul tahulah apa yang kita nak buat. Okay, firstly saya jawab soalan kamu. Saya akan gunakan H4 sebagai tempat saya berlukis. Okay, lepas tu dekat chart apa yang nak tengok? Firstly, dekat chart kamu akan follow saya punya analisa nanti. Saya akan buat satu-satu. Firstly, saya akan kita tengok support and resistance dulu. Yang tu kita nak tengok dulu. Kawasan mana dia buat apa dan apa yang dia nak. Price tu kat mana sekarang ni? Apa price tu buat? So kita akan tengok juga candlestick. Nanti kita akan tengok lagi lah. Kamu akan tengok, kamu akan belajar cara dah dalam live hari ni. Tak apa, belajar sikit-sikit. Hari ni dapat 1%, 2%, esok dapat 2%, 3%, 4%. So satu hari live dapat lah semua. Okay, masih korang faham benda apa yang kita buat untuk analisa chart? Apa benda yang kita buat? Kita akan cari forecast lah. Kita akan tengok apa potensi, maksudnya kita akan tengok SNR. Nanti saya akan terangkan lagi dalam bentuk chart, dalam bentuk analisa. Daripada Jamie 744, cikgu boleh terangkan tak fasa turning point? Nak bagi faham lagi. Turning point, okay. Turning point ni sebenarnya banyak tau. Tapi kalau turning point di SNR, itu merupakan penanda arah yang mana berlaku jika turning point tu akan berlaku penanda arah tempat reversal trade. Yang tu turning point. Nanti saya akan tunjuk dalam bentuk chart lah. Okay, so kalau kamu ada analisa pun pen yang nak saya analisa, start pada awal sampai akhir, sila komen, bagi tahu saya. InsyaAllah saya akan tolong kamu analisa. Wah, mood saya okey lah ni. Okay, kalau ada pen saya ada 28 pair. Masuk oil dengan ni jadi oil silver dengan ni jadi gold lagi 31 pair. Okay, saya analisa semua pair. Tapi saya tak entry semua pair. Seminggu saya entry lebih kurang 1 pair, 2 pair, 3 pair lah. Saya jarang entry. Makin lama entry saya makin sikit. Dulu saya entry banyak pair, tapi sekarang saya makin kecil sikit pair. Sebab lebih tenang. Okay, so kalau ada pair apa-apa nak saya analisa, bagi tahu. InsyaAllah saya akan cuba analisa. Sebab ni hari Isnin Sebab kita akan monitor pair ni setiap hari sampai Jumaat ni. Apa pair tu buat? Okay, kalau ada peluang entry, kita akan entry sama-sama insyaAllah. So kita tengok pair apa. GU. Mana ni GU? Okay, so kita tengok GU lah. Ni GBP terjun kan. Seronok lah siapa yang ni GBP Okay, so GU. Okay, ni step first apa yang kita cari? Okay, first kali dalam chart GU, saya buka chart di H4 GBP USD, saya akan first kali saya akan tandakan sebagai SNR. Support dia kat mana? Dia punya ni kat mana? Support dia kat mana? Resistance dia kat mana? Okay, so ni adalah support. Okay, and ini adalah resistance. Okay, so sebelum ni apa yang telah buat? Firstly, ni adalah dia juga merupakan resistance yang telah di break. Okay, so kita tengok daripada ni. So apa yang berlaku sekarang? Price dah break. Sekarang ni walaupun dia buat penurunan tapi dia masih dalam bentuk zone buy bagi saya. Dia masih dalam bentuk buy selagi price tak break support ni. So bila price break support ni, barulah kita akan sell. So far strategi masih lagi buy untuk GU. Sebelum tu saya nak terangkan, saya merupakan swing trader yang saya akan hold position sampai Jumaat insyaAllah. Saya takkan cuba bawa ke next week lah, manakan saya swing relatif lah.
Tapi saya swing trader, saya bukan intraday yang ataupun scalper. Okey, so mungkin saya akan entry dan makan masa 2-3 hari untuk kita close. Okey. So, GU kalau kamu nak sell, kamu tunggu dia break ni baru kamu sell. Okey. So sekarang ni price buat apa? Kita akan tunggu candle pukul 10 nanti. Okey. Kita akan tunggu candle pukul 10 nanti. Andai kata GU ni close bentuk CRS, candlestick pattern, pin bar ke ni ke. So kita akan buy GU sampai mana? Sampai sini balik. Dia turun, kita buy balik. Okey. Bukan kita buy kat sini ya. Sebab tu saya penting kita tunggu apa? Kita akan tunggu candlestick reversal pattern terbentuk dulu baru kita akan buy. Okey. So ni yang sampai tentang GU. Tanda lah warna biru. Saya dah tengok ah. Ni pair selected saya lah. Saya nak buy GU ni. Okey. Buy. Try buy. Stop loss bawah ni lah. Okey. If long dia break ni, strategi buy kita terbatas, so kita akan sell pula. Sampai mana? Sampai sini insya-Allah. Okey. So settle GU. Okey, daripada selatan. Minta Kek J. Okey. Waalaikumsalam. Abang Suhaimi ya. Okey. So, Kek J ni menarik Narik lagi je. Okay, so kita tengok lagi Firstly, kita akan tandakan support resistance. Mana support yang terdekat, mana resistance dia ada. So, ni adalah support yang saya nampak. Okay, support. Okay. So, ni adalah price yang telah di break. Ada geng tak? Ada geng tak? Tak ada geng kan? Okay. Tak ada. So ni adalah kawasan-kawasan. Ni adalah SNR lah maksud saya tu. Okey. Ni juga pakai SNR. Saya tanda ni banyak khabar saya nak tunjuk lah. Okey. Yang price. Okey, ni adalah resistance yang latest dia buat. Okey. So, net resistance kat mana? Okey, kita tengok tak nampak kan. So, kita akan buka di daily. Sebab apa? Saya buka daily sebab tak nampak resistance dia kat mana. Okey, maksud dia nak, kalau dia nak buy, kita nak buy sampai mana? TP kita lah. Jauh kan. Okay. So sekarang ni saya nampak price dah break ni, break resistance ni. Okay. Ataupun dipanggil ni pun boleh juga jadi sebagai break turning point So price akan buat reversal. Okay. Kita retracement. Okay. So apa yang saya nantikan adalah price membuat CRS. Okay. So ada berapa? 1, 2, 3 level. 1, 2, 3, 4 level ni yang saya akan jangkakan price akan buat CRS kat sini dan kita akan buy sampai sini first. Dan jika price break sini, kemungkinan besar kita akan buy sampai sini. Sampai 84.5. Banyak pip sahaja ni. Sikit lah, baru 4 pip kan. Boleh tak salah. Okay. Tapi kamu kena faham, price naik bukan dia naik terus itu, dia akan buat retracement balik baru dia akan naik balik. So andai kata berlaku pin bar, kamu boleh buy tak? Okey. So kalau situasi macam ni, okey, boleh kita buy dalam bentuk CRS terbentuk ataupun menunggu apa? Menunggu price dia buat satu bentuk end structure. Okey. Ataupun trailing. Okey. Maksud dia price naik, dia buat CRS, lepas tu dia berjaya memecahkan support atau resistance, lepas tu dia reverse balik and dia buy balik. So kita akan buy di sini untuk kita buy sampai sini. Okey. Yang ni lebih selamat, lebih aman.
Kita tunggu pula satu structure terbentuk untuk kita buy. Yang penting dia break SNR, break resistance. So kita dah boleh cari buy. Kalau sebab dalam bentuk penurunan yang ketara, so kita pun goyang tidak nak buy. Tapi kalau kamu aggressive trader, kamu nak buy je lah, apa takut. Tapi stop loss kena ada lah. Stop loss selalunya saya akan telak bawah CRS ya. Saya tak bawah ni. Sebab bila price turun lagi, dia buat lagi structure ataupun CRS, saya akan buy lagi sampailah dia naik. Ataupun sampai dia break ni, barulah saya akan cari peluang sell sampai sini. Okey? Nah. Okey. Clear tak? KJ. Selat. Okey tak? So far strategi kita buy. Oh, lupa. Kamu tak ingatkan saya. Okey? Macam nak ingat saya tak nak buat benda ni. So, kita tulis lah. Kat nota kamu kena ada trading journal. Okey? Macam saya gunakan trading view. Trading journal tu tulis buku nota lah. Tulis lah strategi buy. Tulis lah. Apa? Tunggu end structure. Contoh. Ataupun tunggu CRS. Okey? Ini yang kita nak dalam bentuk ni. Strategi kita buy. So nanti kila kita buka chart, taklah kan kabut. Bila price turun kita pun pergi sell. Sedangkan kita dah plan buy, tiba-tiba sell. Kenapa? Mesti ada reason. Okay. So far untuk malam ni strategi dan buy. Clear? Dua John, cikgu, hari ni sebahagian pair ada gap. Macam GJ, kalau price dah tutup gap, adakah dia akan follow trend balik? Price dah tutup gap, adakah akan follow? Bug gap ni sebenarnya kebiasaannya price akan cuba close, tapi bukan close pada hari yang sama, bukan close pada esok hari, bukan close pada tu. Kadang-kadang price tu dia akan close gap tu makan masa 1 minggu, makan masa 2 minggu, 1 bulan ataupun 1 tahun. Macam GU tak saya, dia tutup gap minggu lepas kan. So bagi saya hati-hatilah dengan gap. Maksud tu jangan kita pegang satu benda. Maksud dia gap memang akan tutup, tapi bila nak tutup tu kita tak tahu. Okey, sebab price tiba akan order price ni akan cuba menutup kelemahan. Sebab kadang-kadang broker A berlaku gap, broker B tak berlaku gap kan. Tidak. So jangan kita nak cepat close gap. Kita just analisa macam biasa. Analisa macam biasa saja. Itu je. So adakah dia akan follow trend balik? Dia akan follow trend balik. Ya. Dia akan follow trend balik. Ya, kalau kamu trend kamu follow, betul dia akan follow. Macam contoh dia dah break structure kan. Contoh macam ni dia dah break structure. Okey. So dia akan tutup gap dan follow balik. Tapi tak semestinya akan tutup hari tu. Kemudian tu kena faham. Dia tak akan tutup pada hari tu. Kadang-kadang dia makan masa. Okey. So jangan cuba-cuba kata ni teknik gap. Do jam. Okey. So daripada nafas GJ dengan NU So kita tengok GJ So GJ support. Menarik kan. Saya suka macam ni sebab price dah kat support kan. Dekat ngam-ngam support dia ni kan. So resistance dia mana? Sini kan. Okay. So saya ambil ni sekali lah sebagai resistance. Next support sini kan. Lepas tu next resistance ada, nampak. Ada, nampak sini. Tapi dia punya ni kecil lah. Saya tandakan dengan ni. So sekarang ni kita tengok apa yang price buat. Kalau GJ minggu lepas, kalau kamu tengok video saya dah cakap kan, kita akan tunggu dia CRS untuk kita sell sampai bawah ni. Ingat price dah sampai Okay. So sekarang ni GJ macam mana?
Okey. So untuk GJ, kalau untuk kita nak buy GJ, okey, saya showkan kita akan tunggu price naik dulu, turun, and baru kita buy. Okey, dia break SNR dulu. Okey, baru kita akan buy GJ. So far nak buy, hati-hati. Tapi kalau anda kata dia buat inverted hammer kan, low risk, boleh lah buy. Kamu faham kan? Kamu tahu inverted hammer kan, yang candle dia CLS lah, CLS inverted hammer lah. Mana ada saya punya ni kat sini nampak inverted hammer. Okey, ada kata berlaku CLS itu, saya berani buy, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada apa-apa, dia buat bullish biasa je, so saya akan tunggu dia membuat satu pecahkan resistance ni, dia buat retracement, baru saya akan buy balik. Okey, dan anda kata price break ni, so kita akan sell dengan bergaya sampai sini. Okey, so far GJ kita masih berpegang kepada strategi buy. Okey, selagi dia tak break support ni, ni adalah support, benteng terakhir. Okey, saya penyelesaian ni dapat kamu kefahaman lah untuk kepada kamu sikit sebanyak. Okey, so next adalah NU. So NU apa dah buat? Apa dah berlaku pada NU? Okey, adakah ini menjadi terjunan, sebetul-betul terjunan? Okey, kita akan tengok. So sekarang ni saya dekat sikit cari dulu support resistance tu. Okey, ni adalah support kan, betul tak? Okey, ni adalah resistance. Saya panjangkan sikit lah. Okey, ni adalah benda asas. So sekarang ni kita nampak the latest price adalah price break ni kan. Okey, so waktu tu automatic strategi kita adalah strategi buy. Sampai sekarang masih strategi buy selagi price tak break ni. Price break ni barulah kita akan bertukar kepada strategi sell. Okey, next adalah ni benar support dari sini kan. So kalau kamu nak sell NU, saya cadangkan kamu tunggu dia breakout dulu. Bagi dia breakout, retest balik, naik sampai sini kah, baru sell sampai sini. Okey, ni boleh jadi sell. Tapi selagi dia tak break, jangan sell lagi, relax dulu, tenang dulu, bagi dia naik dulu. Ataupun kamu nak buy, boleh lah. Tapi kalau saya personally, saya akan kata kita akan tunggu dia breakout dulu untuk kita sell. Okey, clear. Senang ya NU ni. Okey, senang tapi SL ikut kan. Macam mana market tak mengikut cakap kan, macam mana? Saya punya guru dulu cakap trade ni biar market tu ikut cakap kita, bukan kita ikut cakap market. Kalau market tak mau ikut cakap, kita jangan trade. Mula kita pelik dengan ayat tu. Masa saya pelik, biar betul kau ni Tapi lah betul lah. Kalau kita trade, market tak ikut apa yang kita nak, macam mana kita nak profit? Betul tak? Kita buy, tapi market pergi sell. Tapi bila kita buy, market pun buy, follow kita punya ni, baru kita dapat profit. Tu maksud dia sebenarnya. Okay, next adalah okey, clear cikgu. Okey, baik cikgu faham. Maksudnya lebih baik ikut SNR, CLS ya. Saya akan fokus pada dua benda tu SNR, CLS, saya guna dua benda ni kadang-kadang saya masukkan trend line untuk cari chart pattern. Yang tu je. Saya tak masuk benda-benda lain. Sama ada indikator ke apa, saya tak masukkan benda tu. Okey. Saya lebih suka chart macam ni, clear, clean. Okey. Break structure dengan break candle ke shadow cikgu? Break structure, break dengan candle. Break dengan candle, bukan dengan shadow. Maksud dia mesti break body. Okey, bukan break shadow. Yang tu baru dipanggil breakout. Okey.
So daripada Hafiz, Bulat, cikgu GCAT and NCAT. Okay, so GCAT apa yang kamu bagi tahu malam untuk aset analisa ni akan jadi sebagai satu, kita akan monitor sepanjang minggu ni apa yang kita akan berlaku. Okay, so GCAT mula firstly apa dia? Support, betul tak? And resistance kan. Okay, so ni pun boleh jadikan sebagai satu support dan resistance. Resistance lagi kat mana? Sini ke sini? Sinilah saya nampak banyak sikit kan. Kadang-kadang kalau sentuh dalam sini pun boleh jadikan sebagai resistance walaupun berhampiran, dan juga sini boleh. Saya suka atas sekali lah sebab tak tipi kan. Okay, so price dah apa? Kita tengok dia buka segini, price dah break ni, betul tak? Okay, so bagi saya strategi ni adalah strategi buy. Okay, selagi price tak break mana? Break bawah ni, break support bawah ni, barulah akan bertukar jika akan menjadi strategi sell. So price dijangka akan melakukan penerusan kenaikan. Okay, so dia akan cari level-level SNR ataupun set ni. Kita boleh tunggu CLS turun untuk buy sampai sini first, dan sini lah, and okay, so jika price berjaya break, kemungkinan besar price akan naik sampai sini lah. Okay, tapi jangan lupa lah resistance sini. Okay, dia kamu kena faham, bukan dia naik terus cecak. Mungkin dia retracement turun balik baru dia naik balik. Itu yang berlaku selalu dalam market. Okay, so apa yang saya harapkan, price reverse lagi sampai sini. Sini saya tak mau buy lagi. Okay, saya nak dia turun sampai sini baru saya nak buy. Okay, kenapa? Sebab sini ada, saya nak minimumkan risk saya supaya saya boleh buy dengan reward yang lebih besar daripada saya buy kat sini nak tipi sini. Alah, tak boleh. Okay, ni saya nampak tentang GCAT. Yang ni pilihan kita nak buy kat mana. Kita ni adalah pilihan kita, your trader, your yang decision. Nak seimbangkan ataupun nak masuk dengan risk reward apa semua kan. Okay, jadilah tradernya smart. Okay, tradernya ada planner, tradernya ada planning kan. Okay, plan your trade dan follow your plan. Yang tu kena bantu. Kerana trader ni satu sifat dia suka buat plan cantik kan, hujung minggu buat analisa semua, tapi bila my time entry habis plan ke mana, apa ke mana. Kadang-kadang plan dah cantik, cantik lukisan cantik kan, tapi bila my time life tak follow dia punya plan. So apa yang tindakan kita? Yang tu kita kena tahu sebagai trader. Okay, so next adalah NCAT. NCAT ni okay, menarik NCAT ni. NCAT ni kalau kamu tengok video saya minggu lepas saya ingat saya ada fokus untuk sell, betul tak NCAT? Kalau siapa follow lah, saya punya live lah, ada yang follow, saya ada lah. Okay, so ni adalah resistance. Okay, ni adalah support. So next support sini, SBR RBS. Oh, saya lupa beritahu. Okay, SBR RBS tu saya tetap panggil SNR lah. Itu kamu kena faham lah. Saya punya bahasakannya sebagai SBR RBS. Okay, so price membuat kenaikan dan kenaikan dia. Okay, so sekarang ni macam mana? Nak buy kan nak sell? Dia boleh jadi buy, dia boleh jadi sell ni. Sebab saya nampak first kali price dah break sini. So kalau ikut rule SNR, okay, SNR dia ada rule. Okay, apabila price break support, dia akan cari next support ataupun next resistance. Ni adalah rule SNR.
Okay, so bila dia break support, okay, break resistance, dia kena cari neck resistance. Sepatutnya macam tu. Okay, sama ada baru dia reverse atau return balik. Okay, so kalau kita tengok based on NCAT ni, okay, price dah break. Okay, so dia test and dia buat kenaikan. Okay, NCAT ni menarik kan ni. So dia masih ada potential untuk kita buy lagi, walaupun saya nak sell itu. Okay, dia masih ada potential untuk buy lagi NCAT. Okay, saya takkan sell NCAT selagi dia tak break ni. Ni adalah penanda aras, support terakhir, banking terakhir untuk buy NCAT. Break ni baru saya akan sell NCAT. Okay, so saya markkan price reverse ataupun retracement sampai level ni untuk buat clock CRS untuk saya buy NCAT. Saya akan buy sampai sini balik. Okay, so far strategi untuk NCAT masih lagi buy. Tadi saya nak sell kan, tiba-tiba bila tengok balik dekat, kita zoom in baru kita nampak price dah buat apa, dia buat macam ni kan. So clear kan, buy je lah. Sebab dia tak sampai sini. Malaikat price dah sampai sini, mungkin dia akan buat double top, dia turun balik. Yang tu tak masalah. So far kita masih berpegang kepada strategi buy. Cuma saya nak buy, saya suka tunggu kat bawah lagi. Okay, sebab saya nak ambil RR, risk reward. Stop loss 20 pip, TP 60 pip ke 80 pip. Berbalik ya trade. Okay, so daripada Has Azrul, EU dan EU cikgu, CG saya tu. CG sebab F1. EU. So tengok EU. EU ni pay legend ni. Okay, tengok EU. Tadi sell, sekarang buy. Macam mana? Okay, so EU firstly support ataupun resistance dulu. Okay, EU video saya minggu lepas ada kosan tak? Saya pun dah pergi padam. Sebab tiap-tiap minggu menjadi kebiasaan saya untuk saya padam semua chart supaya saya dapat lukis balik untuk next week. Itu sebagai latihan saya lah. So price dah break ni, nanti tak? So EU ni janganlah kamu nak pilih sell EU selagi dia tak break bawah ni. Ni break ni barulah kamu sell EU besar-besaran. Selon dia tak break ni, relax lu, tenang lu. Okay, jangan disebabkan turun kita pun pergi sell layer. Sampai ini pun kita layer ni. Bila price reverse, kita pun ngangak. Ingat EU, saya mesti pegang pada strategi buy, yang mana minggu lepas kita terlepas buy bersama-sama. Okay, sebab EU buat retracement yang besar. Kali ni adakah dia akan buat benda yang sama? Okay, adakah dia akan buat benda sama? Sama-sama kita lihat nanti pukul 10 malam. Okay, so EU masih strategi buy sampai mana? Saya cari net resistance. Mana dia? Weh, saya cari kat ni. Weh, tak nampak lah. Footer. Okay, ada lagi. Kat dah buka kat weekly pun. Okay, tak masalah. Tak ada weekly, kita buka monthly kan. Okay, so EU kita akan target buy sampai sini. Okay, so kita akan tunggu. Andai kata berlaku pattern CRS kat sini, pimba macam ni kan, kamu boleh buy, mempertimbangkan buy. Saya akan cuba buy half body Sebab saya tengok stop loss saya berapa pip, 60 pip. Dia turun lagi. Okay, kalau boleh saya nak buy kat sini, bawah-bawah ni Okay, kamu boleh ambil separuh body, stop loss bawah pada CRS. Okay, buy sampai ni level TP first 90 pip, ataupun kamu wani hold, kamu tunggu sampai 160 pip. Okay, tapi kalau saya takkan, beratlah hati saya kalau anda kata stop loss itu melebihi 50 pip tu, saya dah berat hati untuk buy sebenarnya. 40 pip pun dah rasa berat hati, macam mana 50 pip kan. So tu pun benda kamu lah, kamu rasa berbalik, kamu boleh buy. Untuk saya rasa saya nak dia turun lagi untuk saya buy lagi. Okay, bagi saya ni terlalu besar untuk saya buy.
tak berbalik dengan reward saya. So far strategi buy, kita tahu arah buy, cuma nak buy tu kat mana, yang tu yang penting sebenarnya. Kita boleh buy kat atas ni, tak ada masalah, price boleh naik, buy kat sini, tapi kita nak dapatkan reward yang cantik tu yang memerlukan kita buat adjustment sikit. Maksud tu kita kena cari refine lagi entry untuk dapatkan entry yang terbaik. Okay, clear tak? Tak clear pasal EU lah. Kita masih buy lagi EU, mode buy lagi. John Haris saya kalau sebutan saya tu selalu salah sebenarnya. Betulkan saya tu. EJ masih lagi segway cikgu. Kalau gini tunggu break ya. Ya, EJ kita tengok EJ. Euro yen ya, tengok. Okey. Last week pun saya cakap benda yang sama kan. Price masih lagi dalam bentuk sideways So, ya. Ni adalah support. Resistance. Okey. So ni adalah dia punya apa? Tiba-tiba saya nampak macam ada ni Okey, dia punya support kan. So kalau kamu nak sell EJ, kamu tunggu dia breakout ni betul tak? Tetapi sekarang ni price dah sekejap, saya nak cari next support dah. Mungkin berhampiran sangat sebab tu. Ya. Okey, betul. Price masih lagi dalam bentuk zone. Okey, so kita akan tunggu dia breakout. Okey, masuk dia. Dia breakout ni baru buat decision. Tadi saya nampak dia break sini kan. Saya nak buy lah, tapi kita kena tengok lagi ada lagi tak SNR yang belah ni kan, yang masih dia sangkut kan. So dia tak break lah sebenarnya. Okey, so kita tak boleh nak buy lagi. Stay waiting untuk EJ. Parking tepi dulu. Tongkat motor kat tepi dulu. Okey, jangan masuk, relax lah, tenang lah. Okey. Kering langsung. Daripada Selat Melaka. Cikgu, kalau break SBR RBS, dia akan cari SBR RBS yang seterusnya atau cari support? Support and resistance dia akan cari. Price berminat dengan support. Okey, sebagai trader price action, apa yang kita perlu faham, okey, tentang SNR, saya berpegang macam ni. Apabila price break support ataupun break SBR RBS pun dia akan cari support and resistance. Apabila price break support atau resistance, dia pun tak akan cari SNR. Maksud dia price bergerak daripada satu SNR ke SNR yang lain. Yang tu yang kita kena faham. Tu trader price action. Tapi kalau trader yang pegang order flow, lain lah. Yang pegang bookmap apa semua, yang tengok, dia akan percaya pada order kan, pada lot, pada order kan. Price akan cari order. Yang tu definisi lain, mazhab yang lain. Mazhab lebih tinggi lah. Macam trader macam saya ni, trader kampung ni, macam ni lah. Kita berpegang kepada SNR, support and resistance. Yang tu yang penting. Okey, clear? Saya harap dapat membantu kamu lah dalam sedikit sebanyak dalam dalam trading lah. Okey. So, ada apa ya? Kalau tak ada apa-apa lagi, kita akan jumpa esok pada waktu yang sama, insyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa jangan silah. Okey, kita akan tengok apa yang kita plan ni okey tak tu okey. Nak entry malam ni, plan yang nak entry malam ni saya tak nampak lagi. Okey, saya akan tunggu apa, CRS dulu, structure dulu. Hari ni hari Senin, relax dulu, tak ada apa-apa perlu, just monitor saja. Cikgu, kalau nak tengok dua lagi pair boleh tak? GCF dengan gold. Okey, saya cuba. Saya dah kering ongkong, kamu bukan nak belanja saya ayak pun. Okey, so kita tengok GCF. Okey.
Okay, so ini adalah support. Saya melawak gurau salah. Okay, ni adalah support and ni adalah satu resistance. Ni asas tengok, mula-mula kali saya akan cari support and resistance tu. Okay, next adalah price dah break. So kita dapat satu strategi kita adalah buy. So sekarang ni tinggal adalah point untuk kita buy kat mana. So far saya cadangkan untuk ni tunggu dia break SNR baru kita akan buy sampai sini, ataupun if dia break kita boleh hold sampai level ni untuk GCF. Okay, untuk sell pula kepada trader yang berminat untuk sell, sebab kita sell ada dua, buy and sell. Ada trader dia minat nak sell, ada trader dia minat nak buy. So kita perlu ada dua situasi. Okay, sebagai analis kita kena bagi tahu dua situasi sebenarnya. So kita tunggu dia break ni untuk kita sell sampai sini. Okay, ni saya nampak tentang GCF. Next adalah gold. Minggu lepas saya lupa padam ya, kita sampai ni. Kalau kamu tengok saya punya live minggu lepas, dalam rakaman pun saya ada cakap tentang gold. Sini adalah critical level yang mana as long price tak break ni, selagi tu kita tak akan berani buy untuk gold. Okay, so sekarang ni apa berlaku? Kita tandakan resistance. Okay, kita tandakan sebagai support. Sorry, ni adalah resistance yang telah di break. Okay, next resistance dia sini. Jauh ni. Okay, menarik Mana tak? Tetapi kita kena ingat, okay, dia ada dia punya kawasan-kawasan dia kan. Maksud dia ada sini satu support resistance yang kita boleh ambil, ataupun kawasan RBS SBR dia. Okay, ataupun sini. So anda kata price break ni dah break kan. Okay, dah break sikit, dah break dah tu. Okay, dan dia masih belum break ni, so kita akan masih lagi buy. Okay, kita masih lagi akan buy. Okay, selagi dia tak break ni okay, ataupun break ni kalau break ni masih lagi lah. Okay, so kita akan cari buy sampai sini. Kenapa sampai sini? Sebab sini ada kemungkinan akan berlaku apa? Kemungkinan kawasan-kawasan berlaku reversal trade. Maksud dia tu chart pattern kan, head and shoulder apa semua kan. So kemungkinan price akan turun balik sampai sini. Okay, so ni adalah level penting. Jadi kalau nak buy boleh nak TP sini, tapi hati-hati dengan zone ni. Sebab dia kemungkinan akan berlaku chart pattern kan. So hati-hati lah. Okay, kalau clear tak clear kan. Okay, saya bukan trader gold, saya tak trade gold, so saya tak tahu macam mana. Cuma saya boleh beritahu kalau dia dah breakout, so kita akan fokus buy gold sampai sini dulu. Tengok dulu apa dia buat sini, sama ada dia ni ataupun dia akan meneruskan perjalanan. Okay, ni saya nampak tentang gold. Fokus kita masih lagi buy gold. Okay, clear. So terima kasih yang share saya punya live okay, sebab kalau kamu share live ni, kamu dapat, alhamdulillah, saya doakan supaya kamu dapat lebih ilmu kan, dapat manfaat, okay, dapat profit yang konsisten. Okay, so kalau tak ada apa, insyaAllah kita jumpa esok, okay, pada waktu yang sama insyaAllah. 9 suku okay, sampai dalam setengah jam, lebih kurang 30 minit kan. Yang ni pun terlajak sebab apa? Hari Senin kan kita nak tengok semua pair. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, sebab saya pun tak minat nak ambil masa lama. Okay, sekarang ni price dia fail to break kan. Alang ajak sikit. Okay, dah break belum? Okay, tak break ni kan. So tak perlu lagi Okay, so kita jumpa esok insyaAllah pada waktu yang sama. Ada peluang untuk entry kita esok, kita tengok esok. Hari ni Isnin, janganlah kita agresif sangat untuk Isnin. Relax dulu. Okay, so saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa esok insyaAllah.